Baik, hari ni kan tuan-puan, kita nak share pada ayat 11, juzuk 11, iaitu hari ni 11 Ramadan, masih dalam surah Taubah. Saya memilih untuk pagi ini berdiskusi dengan tuan-puan ayat 105 daripada surah At-Taubah. Baik, surah At-Taubah ayat 105 juzuk ke-11. Okey, bagi yang ada mushaf tolong buka mushaf. Bagi yang tak ada mushaf di depan mata boleh tengok smartphone jugalah. Baik, kita nak baca ayat ni dulu dan saya akan kaitkan juga dengan dua ayat yang lain daripada surah yang lain. Namun ayat tema ataupun ayat tunjang perbincangan kita pagi ini adalah ayat 105 surah At-Taubah juzuk 11. Dan pagi ini juga saya akan bawa perbincangan dengan tuan-puan berdasarkan tafsir Al-Azhar, antara tafsir kegemaran saya, Masya Allah Tabarakallah, dan juga tafsir Al-Munir. Okey, jom kita baca dulu ayat ke-105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sadaqallahul azim. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-puan, terima kasih banyak Ustazah Aqidah. Masya-Allah, tolong tegak mana yang salah betul nah. Hari ni tuan-puan saya nak bawa slot pagi dengan Al-Quran kita, masya-Allah. Hari ni tak bunyi burung-burung kita pada luar rumah nak bang nah. Betul lah, rasa burung luar rumah kita dah pergi kerja kan. Selalunya 7.30 burung-burung kat luar pun duk bunyi berkicauan, bernasyid, bernyanyi tuan-puan, yang sebenarnya bertasbih kepada Allah kan. Yang tu kita dah sebutkan pada 2-3 hari lepas, yang mana antara sebab kepada sebahagian ataupun kebanyakan daripada manusia dan juga jin menjadi penghuni neraka adalah kerana faktornya mempunyai hati, tetapi sekadar hatinya berada dalam jasad, dalam fizikal tubuh badan, tetapi tidak menggunakan untuk berfikir, merenung, memperhalusi, mengamati dan mentadabbur. Adanya mata tetapi tidak melihat dengan mata hati, adanya telinga tetapi tidak mendengar ayat-ayat Allah untuk lebih dekat dengan Allah. Kan? Kita dengar burung bernasyid, burung bertasbih, burung berkicauan dan sebagainya, itu kita sekadar sekali dengar bunyi burung hari ni. Ya, kita tak renung bunyi burung ini, Masya Allah, Allah tentukan bunyinya begini. Ya Allah, hidupkan burung ini dan Allah masih hidupkan pendengaranku. Itu cara-cara orang yang nak terselamat daripada menjadi penghuni neraka. Saya ingatkan diri saya ya tuan-puan dan kita semua. Okey? Baik. Dia bunyi dah. Kita baru sebut tak bunyi, terus dia bunyi kan, Masya Allah. Tuan-puan yang dimuliakan, hari ni kita nak tengok ayat 105, yang mana tuan-puan, ayat ini sudah tentu seperti yang saya selalu sebutkan, dia mesti ada al-munasabah, ada perkaitan di antara ayat-ayat sebelumnya dan juga ayat-ayat selepasnya, ya. Dan ini kalau kita tengok dekat sini ayat 105 ini masih di dalam cerita tentang bab perang dan adanya orang yang beralasan tidak pergi berperang, dan kemudian ayat sebelum 105 ini dikaitkan dengan sebahagiannya mengatakan ini adalah zakat wajib, sebahagiannya mengatakan ini sedekah. Antaranya disifatkan, saya cerita dengan ringkasnya, adalah kerana mereka ini tidak pergi berperang, tidak berjihad, kerana keterikatan hati mereka dengan harta. Lalu datang, subhanallah tabarakallah, lalu datang kemudiannya untuk bertaubat dan menyerahkan harta ini, kita kata sebagai ganti rugilah, sebagai bertaubat, sebagai cara untuk bertaubat. Dan saya tak mau panjangkan perbincangan ayat-ayat sebelum 105, cuma saya nak cerita perkaitannya adalah kerana adanya cerita yang ada sekelompok
yang beralasan tidak pergi berjihad, tidak pergi berperang, kemudian bertaubat, lalu datang menyerahkan harta mereka. Sebahagiannya berbincang, para ulama tafsir berbincang tentang zakat, ada yang mengatakan tentang sedekah, dan apapun ia, saya tidak berhasrat untuk panjangkan pada pagi ini situasi ayat-ayat yang sebelum itu, sebelum 105. Cuma nak bagi kita perkaitan dia ada, ya, berkenaan itu. Terima kasih. Waalaikumsalam anak kanda Daniel Hakim, Parohaya Uthman, masya-Allah. Tetapi apa kesudahan daripada cerita tentang harta, zakat, sedekah yang saya tak panjangkan? Ada rezeki nanti kita bincang balik insya-Allah. Dia masuk ke ayat 105. Ya, 105. Dia masih cerita tentang zakat, sedekah dan sebagainya, tapi kita tak panjangkan. Tetapi bila ayat 105 tuan-puan, kita dah bacakan tadi, ya, yang kita bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu. Maka katakanlah, qul i'malu, bekerjalah, beramallah. Ya, kamu semua, sebab kat situ tuan-puan kalau tengok i'malu adalah fa'il amar. Ya, untuk yang mungkin ada basic sikit. Kalau tak ada basic tak apa tuan-puan, ini peluang kita belajar bahasa Arab daripada Al-Quran. I'malu, kamu semua beramallah. Ya, ini bukan ayat untuk seorang, ini untuk kita semua. Allah sebutkan wa qul i'malu, dan beramallah, bekerjalah. Fasayarallahu, dan kerana ataupun kita sebutkan kat sini Allah, maka Allah akan fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau tuan-puan tengok dekat sini fasayarallah, maka Allah akan melihat, ya, maka Allah dan Rasul dan orang mukmin akan melihat amal kamu. Kalau saya boleh cerita dekat sini tuan-puan, cuba tengok fasayarallahu, itu adalah fa'il ataupun pembuat pertama yang akan melihat amalakum, amal buat setiap daripada kita. Dan bukan Allah saja melihat apa yang orang mukmin buat. Yang kedua yang akan lihat juga adalah rasuluhu, rasulnya, ya, rasulnya, wal mu'minun, dan orang mukmin. Berarti tuan-puan, kita ini haruslah beramal, bekerja, kerana suatu hari nanti Allah, Rasul dan orang mukmin akan melihat amal buat kita. Setiap amal pekerjaan kita akan dipertontonkan dan akan diperlihatkan di hadapan Allah, Rasul dan juga orang mukmin. Ulama kata ayat ini adalah berbentuk targhib wa tarhib. Ada bentuk targhib ini galakkan, tarhib ini berbentuk ancaman. Kalau kita buat satu kebaikan, seronok kita, Allah akan lihat, Rasul akan lihat, orang mukmin akan lihat kebaikan yang kita buat. Adapun daripada sudut zakat, ya, zakat wajib ataupun tidak, ya, kalau dalam Ramadan kita zakat yang wajib lah, zakat fitrah, betul? Dalam sedekahnya, infaknya, apa sahaja harta yang kita ada, kita ambil sekadar keperluan kita dan selebihnya kita berikan kepada masyarakat, kepada orang yang memerlukan. Itu daripada sudut harta. Tenaga, kita bagikan tenaga kita. Kita orang kata apa? Kita infakkan tenaga kita. Kita tak mampu beri harta, kita berikan tenaga untuk bantu. Contoh, ya, buat surau, jalankan kuliah-kuliah ataupun program-program keagamaan di tempat ataupun di kejiranan kita. Contoh, tak mampu nak bagi harta, tak mampu nak bagi tenaga, sekurang-kurangnya senyumlah. Kerana bentuk sedekah itu juga salah satunya adalah senyuman. Jadi tuan-puan, apa sahaja yang kita buat yang berbentuk kebaikan, berbentuk hasanat, itu adalah bentuk targhib yang sepatutnya kita seronok. Maksudnya Allah akan memperlihatkan setiap perbuatan kita yang berbentuk kebaikan. Jadi berbahagialah kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kerana Allah akan melihat setiap kebaikan kita, kerana Rasul akan menonton setiap perbuatan kita, kerana orang mukmin akan melihat apa yang telah kita lakukan dan laksanakan di dunia.
Tetapi jangan lupa, kalau apa yang kita buat itu juga sebaliknya, ini bentuk tarhib, iaitu bentuk ancaman. Ya, kalau kamu buat kebaikan, Allah akan tengok. Kalau kamu buat sebaliknya juga, Allah akan tengok. Kalau kamu buat secara terang-terangan, juga Allah akan tengok. Kalau kamu buat secara sembunyi, ya bersembunyi ataupun di belakang, Allah akan tengok. Kamu buat secara zahir, Allah akan lihat. Kamu buat secara batin, Allah akan lihat. Ya, dekat mana kita jumpa tu? Jom kita tengok berikutnya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaturadduna, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila, kepada siapa kita akan dikembalikan tuan-puan? Alimil ghaibi wasyahadah. Alim, yang mengetahui, yang maha tidak ternafi satu perkara pun daripadanya. Al-ghaib wasyahadah, satu perkara yang ghaib ataupun nyata, secara tersembunyi ataupun terang, secara depan ataupun belakang, ya, perbuatan ataupun perkataan, terzahir ataupun secara batin, sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, ikhlas ataupun riya. Apa pun perbuatan tersebut, yang pertama tadi Allah ingatkan kita, fasayarallahu, Allah akan lihat. Dan yang kedua apa dia? Saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Bukan sekadar kita ini, perbuatan kita dilihat oleh Allah, Rasul dan juga orang mukmin, tetapi juga kita ini akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui atas setiap perkara ghaib, perkara tersembunyi, perkara batin dan juga syahadah, perkara yang nyata, perkara yang jelas secara terang-terangan. Ini targhib wa tarhib untuk kita. Ayat ini datang sebagai satu bentuk galakan kepada kita untuk rasa seronok nak buat kebaikan, sebab Allah akan lihat, Rasul akan lihat, ya, orang mukmin akan lihat semua perbuatan baikku. Tetapi jangan lupa, ya, kalau aku buat keburukan, kejahatan juga, ya, kalaupun buat itu senyap-senyap, depan orang buat baik, belakang orang sebaliknya, juga Allah akan lihat, Rasul akan lihat, orang mukmin juga akan lihat. Dan ketahuilah noni, saya cakap pada diri saya, cakaplah pada diri tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah diriku bahawa aku akan dipulangkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui setiap perkara secara gaib, tersembunyi maupun nyata. Macam saya sebut tadi, kecil dan besar, terang dan jelas, terang dan nyata, tersembunyi ataupun terang, zahir dan batin, besar atau kecil, ya, yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang, Allah akan memperlihatkan setiap satu daripadanya, dan Allah tidak terlepas daripadanya pengetahuan tentang apa yang telah kita laksanakan. Ayat ini untuk orang yang buat kebaikan dia seronok. Tetapi untuk orang yang buat sebaliknya, ya, kalau kita buat maksiat, dosa, na'udzubillah min zalik, baca ayat ini terus terlintas, ya Allah, semua perkara ini masuk dalam catatannya, ada dalam pengetahuannya, walaupun aku, manusia lain tak nampak apa yang aku buat, walaupun manusia tak tahu apa yang aku niatkan, tetapi Allah mengetahui. Ini tarhib, satu bentuk ancaman dan ugutan agar kita meninggalkan perkara-perkara berbentuk maksiat, kita fokus untuk buat kebaikan, terutamanya dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Kan tuan-puan? Anak kanda Aizat Daniel, Waalaikumsalam. Apa khabar Aizat? Masya-Allah, anak-anak kanda saya daripada pusat Metro Classic College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sama-sama dengan Ustazah. Fayunabbi'ukum. Tak habis lagi ayat ni. Lalu Allah akan memberitahu, fayunabbi'ukum. Kalau tuan-puan tengok ada satu surah namanya surah An-Naba, surah pemberitahuan, ya, surah memberi khabar. Maka inilah bentuk perkataan yang sama, An-Naba. Sama dengan tuan-puan tengok dekat sini,
Taib, ada fayunabbi'ukum, dan Allah akan memberitahu, Allah akan memberi khabar kepada kamu bima kuntum ta'malun, dengan memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ta'malun, ada huruf ain di situ, mim dan juga lam, amal. Ini sama dengan ayat tadi, perkataan di atas tuan-puan. Wa qul i'malu, ada ain, mim, lam. Berarti apa yang kita amalkan. Dalam bahasa Melayu juga ada perkataan amal. Wa qul i'malu, maka kamu beramallah. Ya, kita semua, sebab ini adalah fa'il amar untuk ramai. Ya, berbentuk perbuatan suruhan kepada ramai. Kita semua buatlah kebaikan, ataupun kalau tak buat kebaikan, kamu buat sebaliknya, fasayarallahu amalakum. Okey, Allah akan melihat. Dan juga, adakah Allah saja melihat setiap apa yang kita buat? Tidak. Wa rasuluhu, dan juga rasul, wal mu'minun, dan juga orang mukmin, wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sesuatu yang ghaib maupun yang yang nampak, yang jelas, yang zahir. Dan akhirnya fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberitahu, mengkabarkan apa yang telah kamu kerjakan, merujuk kepada saya dan kita semua. Baik tuan-tuan, ayat ini, apa yang seronoknya saya katakan tadi, ada perkaitan. Apa perkaitan dengan orang yang pergi kerja hari ni? Ya, sepertinya subhanallah, Allah takdirkan untuk kita bincang pagi ini. Ya, kalau ayat ini tuan-puan, kita nak faham, kadang-kadang mungkin ada sebahagian nampak kata, okey, yang ni yang maksudnya buat ni, buat amalan ataupun ibadah atas tikar sejadah sahajakah? Ya, maksudnya adakah buat ini maksudnya buat yang berbentuk ibadah sahajakah? Berarti puasa, solat, zakat, sedekah sahajakah? Adakah ini sahaja yang dimaksudkan oleh amalan yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini? Tidak tuan-puan, tidak. Subhanallah, inilah maha baiknya Allah, maha penyantunnya Allah, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana amal kebaikan itu tuan-puan tidak hanya terkira atas ibadah kita yang kita buat, ibadah wajib sahaja. Ya, bukan kira zikir, bukan kira solat, puasa, baca Quran sahaja, tidak, sedekah sahaja, tidak. Tetapi ayat ini tuan-puan, menurut tafsir Al-Azhar, ya, karangan ataupun susunan Buya Hamka, dikenali lebih pada Buya Hamka ataupun Profesor Dr. Hamka, tafsir Al-Azhar. Apa yang menarik perhatian saya, subhanallah tuan-puan, pada ayat ini saya nak sebutkan tuan-puan, perkara pertama, bila datangnya ayat permulaan, ya, dan katakanlah beramallah kamu, qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Allah akan memperhatikan amalan kamu dan rasulnya dan orang-orang beriman. Ya, tiga perkara ini, Allah, Rasul dan juga orang beriman. Apa yang kita nak sebut, apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan, cantiknya apa yang ada dalam tafsir ini nak mengatakan, orang mukmin dia tidak kosong hidupnya daripada beramal. Ini perkara pertama untuk kita renung, untuk kita fahami daripada ayat ini, pangkal ayat ini, ya, bahawa orang mukmin kehidupannya tidak kosong daripada beramal. Dia sentiasa nak buat kebaikan tuan-puan. Dia sentiasa nak buat kebaikan, dia tinggalkan kejahatan dan keburukan, dia buat amal soleh, dia cinta akan amal kebaikan, dia suka buat benda-benda yang mendatangkan faedah dan pahala untuk dia. Ini orang mukmin, jiwanya, kehidupannya tidak pernah sunyi dan tidak kosong daripada berbuat sesuatu kebaikan. Jadi tuan-puan, kita orang mukmin kan, orang mukmin ni jiwa dia sentiasa nak rasa sibuk dengan buat satu kebaikan. Dan macam saya sebut tadi, kebaikan tak terbatas dengan ibadah khusus. Kadang-kadang kita nampak, oh, takkan nak solat sepanjang masa ustazah, takkan nak baca Quran sepanjang masa, takkan nak zikir sepanjang masa, ya, kita nak pergi kerja dan sebagainya. Tuan-puan, subhanallah, ayat ini, ya, kemudiannya kalau menurut tafsir Al-Azhar ini dikaitkan dengan surah yang ke-17, surah Al-Isra.
Ya, ayat 84. Cantik sangat perbahasan dia tuan-puan, sebab tu saya kata ada berkaitan dengan hari ni 4 Mei. Yang subhanallah secara takdirnya Allah takdirkan untuk pagi ni kita tengok ayat ini pada hari 4 Mei yang apa orang kata PKP sedikit dilonggarkan. Dilonggarkan ya tuan-puan, masih perlu jaga jarak kesihatan, kebersihan masih perlu jaga ya tuan-puan. Ayat Al-Isra 84. Kalau tuan-puan boleh tengok dalam mushaf, iaitu Allah sebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Qul, katakanlah, kullun ya'malu ala syakilatih. Tiap-tiap yang beramal, orang yang beramal ala syakilatih, atas bakat dia, atas kemampuan dia. Ya, yang ni yang dinyatakan dalam surah Al-Isra. Kalau tuan-puan tengok, surah Al-Isra adalah surah sebelum surah Al-Kahfi. Ya, juzuk 15 bang. Juzuk berapa? Al-Isra? Sekejap saya cari. Juzuk 17. Maaf, surah ke-17, juzuk 15. Maaf. Terima kasih bang. Okey, puan-puan cuba tengok kan? Ayat 84 saya baca tadi. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Dan katakanlah wahai Muhammad, setiap orang tu dia buat amal kebaikan menurut keadaan dia, menurut bakat dia, menurut tabiat dia, menurut kemampuan dia, menurut persekitaran dia. Apa lagi dalam ayat ini perkaitannya? Farabbukum a'lamu. Betul ke ayat saya baca? Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dan Tuhanmu lah, yakni Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui siapa yang lebih benar ahda sabila, jalannya. Siapa yang lebih benar jalan dia, siapa yang lebih benar jalan dia, Allah lebih mengetahui. Tetapi atas kita, kullun ya'malu ala syakilatih, setiap daripada kita beramal, berbuatlah kebaikan atas bakat dia, atas kemampuan dia, atas bakat dan kemampuan yang dia ada. Apa kaitannya? Ini yang kaitan saya nak sebutkan, bahawa kadang-kadang kita salah faham bahawa yang kita buat kebaikan tu, yang Allah nak tengok tu hanya kebaikan berbentuk ibadat khusus, solat, puasa saja. Tidak tuan-puan. Ayat ini dikaitkan dengan ayat surah Al-Isra ayat 84, nak menyebutkan bahawa ya, kita ni bekerjalah atas kemampuan, bakat yang kita ada, ya, tenaga yang kita ada, pengetahuan yang kita ada, pendidikan yang kita ada. Ada orang yang kerjanya dia ada bakat dan pengetahuan dan pendidikan, kebolehan dan kemahiran untuk bekerja di bidang perbankan, maka dia buatlah kerja perbankan. Ada orang yang dia mampu mengajar dalam kelas, dia berbakat dan dia berkemahiran, berilmu, berpendidikan untuk mengajar dalam kelas, dia mengajarlah dalam kelas. Ada orang yang boleh merawat menjadi doktor, dia jadilah doktor. Ada orang yang dia boleh menjahit, dia menjahitlah. Ini adalah perbincangan ayat yang kita baca daripada surah At-Taubah ayat 105 dikaitkan dengan surah Al-Isra ayat 84, membawa maksud apa sahaja bentuk amalan akan dipertontonkan, akan dilihatkan kepada Allah dan kepada Rasul. Allah melihat, Rasul melihat, orang mukmin melihat setiap amal kebaikan maupun sebaliknya yang diperbuat oleh setiap manusia, yang amal buat tersebut atas bakat kita. Jadi janganlah kita bayangkan amal buat yang dipertontonkan oleh Allah nanti itu sekadar solat, puasa, zakat, ya, haji, umrah. Tetapi juga apa yang dia buat berbentuk bakat dan kebolehan, kemahiran, dia boleh buat. Ini yang dicerita dalam tafsir Al-Azhar, yang nak katakan apa sahaja kerja buat kamu, ya, bukan sahaja ibadah khusus,
Tetapi ibadah lain-lain, bekerja, kamu keluar bekerja hari ini, mencari rezeki, mencari nafkah untuk menafkahi keluarga. Kamu bekerja sebagai sesiapa sahaja. Asalkan halal, asalkan baik, kesemua itu menjadi ibadah yang akan dipertontonkan kepada Allah, yang akan kamu dikembalikan kepada Allah, yang Allah akan kira dan nilai setiap kebaikan tersebut. Asalkan kebaikan tersebut ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Cantik sangat dalam tafsir Al-Azhar kan tuan-puan. Hari ni saya pilih nak baca yang tafsir Al-Azhar sahaja dan juga tafsir Munir juga kalau ada rezeki insya-Allah. Apa kan nak katakan setelah dipertalikan dengan ayat ini, ayat surah Al-Isra, dapatlah kita ketahui bahawa Allah menyuruh kita bekerja menurut apa kemahiran, bakat, kebolehan yang kita boleh buat. Menurut tenaga dan kemampuan yang kita boleh buat. Allah suruh kerja tuan-puan. Ya, bukan maksud bila Allah kata buatlah satu kebaikan, kita membayangkan perkara-perkara berbentuk ibadah khusus sahaja. Tidak. Bila Allah kata suruh qul i'malu, beramallah, bererti bekerjalah, bererti berbuat baiklah. Berbuat baiklah mengikut apa yang kamu boleh laksanakan. Kamu perlu bekerja untuk menafkahi keluarga. Kamu mampu bekerja sebagai seorang guru, silakan bekerja. Kamu mampu bekerja sebagai seorang designer, silakan menulis, melukis. Silakan buat design. Qul i'malu. Tetapi dalam kita bekerja sebagai guru, doktor, jurutera, pensyarah, pengarah, ya, sesiapa sahaja kita bekerja itu kena ingat ada batas dia, ada garis dia, yang mana garisnya bila kita ingat wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ingat, kamu kerja-kerjalah sebagai sesiapa pun dan mesti ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala, ada garis panduan, ada guideline, ada rules and regulations, ada peraturan. Peraturan ini yang kita sebutkan tadi, ayat ini datang sebagai ayat targhib wa tarhib untuk orang yang buat kebaikan. Dia seronok sebab dia tahu Allah akan melihat, Rasul akan dipertontonkan, orang mukmin akan melihat setiap amal kebaikan dia. Namun untuk orang yang berbuat sebaliknya, ayat ini datang sebagai tarhib dan juga sebagai umum kepada kita. Ayat ini memang berbentuk satu bentuk galakan dan satu bentuk orang kata apa, ancaman. Kamu buat baik, kamu dapat kebaikan. Kamu buat sebaliknya, kamu dapat yang setimpal dengannya. Tetapi garis panduan kita bekerja sebagai sesiapa pun, kita beramal sebagai apa pun, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui setiap perkara ghaib ataupun syahadah. Berarti perkara batin dan juga zahir, perkara yang tersembunyi maupun terang-terangan, kecil ataupun besar, dulu, sekarang ataupun akan datang. Subhanallah, tabarakallah. Ini ayat yang sepatutnya dijadikan sebagai salah satu, ya, tanpa menafikan ayat-ayat lain, garis panduan dalam kita bekerja. Kita balik kepada tafsir Al-Azhar. Hari ni saya seronok nak baca tafsir Al-Azhar sahaja. Tapi tak apa, kalau ada rezeki kita baca juga tafsir. Saya blend juga dengan daripada beberapa tafsir yang saya buat rujukan. Baik tuan-puan, cuba tengok. Tadi kan kita kata kita kait dengan surah Al-Isra. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap itu beramal, setiap daripada kita beramal atas syakilatihi. Bakatnya, kemahirannya, kebolehannya, tenaganya, kemampuannya tuan-puan. Maka bekerjalah menurut bakat itu, ya. Tidak perlu kita buat yang kita tak mampu nak buat. Tak semua orang boleh kerja sebagai seorang doktor, frontliner. Maka kita doakan untuk frontliner kita, kita buat part kita. Part saya sebagai seorang pendidik yang mendidik dari rumah sekarang, online teaching, saya buat part saya sebab saya tak mampu nak jadi frontliner. Ini yang nak dimaksudkan daripada ayat ini juga dan dikaitkan dengan surah Al-Isra menurut tafsir Al-Azhar. Apa dia lagi tuan-puan? Sebab ayat tadi permulaannya kita sebutkan orang mukmin tidak akan membuang masa kehidupan dia, tak kosong kehidupannya daripada beramal. So amal itu kita dah sebutkan bukan sekadar amal berbentuk ibadah khusus. Jangan faham bentuk amal kebaikan itu hanya solat.
Solat itu wajib, memang kena buat fardu. Tetapi menafkahi keluarga, bekerja, membimbing ummah, menyumbang kepada masyarakat juga sebahagian daripada tanggungjawab dan peranan kita. Itu sebahagian daripada amal buat yang akan dipertanggungjawabkan juga kepada kita. Lalu keluar dan bekerja, lalu keluar dan menyumbanglah. Subhanallah tuan-puan, kerana orang mukmin tidak akan mensia-siakan waktu dia dan dia tidak akan membiarkan masanya kosong berlalu tanpa sebarang bentuk sumbangan. Subhanallah tuan-puan, apa yang saya nak sebutkan lagi di sini, ya, pergaulan hidup manusia, ya, bertani, memburu, berkuli, menjadi tentera, menjadi negarawan, menjadi pengarang, menjadi pedagang, ya, ayah mendidik anak, ibu memelihara rumah tangga, guru mendidik pelajar, ya, tukang rumput, berkilang, bertani, ya, walaupun bekerja sebagai, bekerja sebagai yang kadang-kadang tuan-puan, sebahagian daripada kita, ya, rasa kerja kita tu kecil sangat. Alah, saya ni ustazah, ya, jual goreng pisang sahaja. Saya ni ustazah, cuci-cuci je, ya, cleaner sahaja. Tuan-puan, disebutkan di sini bahawa orang mukmin yang pertama, dia tidak akan mensia-siakan masa dia. Dia bekerja apapun kebaikan asalnya berkaitan dengan masih mengikat dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada guideline yang dia kena ikut. Tak kisah apa sahaja bentuk kerjanya, yang penting tuan-puan, ya, doktor ke, perawat ke, cikgu ke, apapun berkaitannya, apa dia? Yang penting rezekinya halal, dan daripada rezekinya yang halal itu dia mengeluarkan zakat, infak, wakaf, sedekah, nafkah. Tidak penting kerjanya besar ataupun kecil, tak penting orang kenal ataupun tidak, tak penting berapa gaji dia. Jangan kita rasa down dengan kemampuan kita. Ya, sebab kita sebut tadi, ala syakilatih, atas bakat masing-masing, atas kemahiran dan kemampuan masing-masing. Jadi kita buat part kita, ada orang yang buat part lain, ada orang yang bekerja di bank, ada orang bekerja di hospital, ada orang bekerja di universiti, ada orang bekerja di masjid, ada orang bekerja di kedai, di kilang. Buatlah masing-masing, ya, asalkan akhir ataupun orang kata apa, ya, akhir natijah ataupun result ataupun sumbangannya daripada pekerjaan tersebut, dia tidak buang masa, ya, dan juga dia bekerja dalam memohon bimbingan Allah, lalu hasil daripada pekerjaannya dikeluarkan dalam bentuk zakat dan sebagainya. Adik-beradik lah, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Ini adalah kita nak sebutkan i'malu, bekerja dan beramal lah, kerana kamu akan dipulangkan, dikembalikan kepada Allah. Amal buat kamu akan dipertontonkan kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang mukmin. Dan Allah mengetahui dan Allah akan memberitahu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun kebaikan maupun keburukan, dan balasan itu mesti setimpal dengan amal buat kita. Dan pekerjaan ini semestinya, seharusnya, sewajibnya kita berbuat atas ala syakilati, atas bakat dan kemahiran kemampuan kita. Allah akan mempersoalkan, Allah akan mempertanggungjawabkan, Allah akan bertanya atas apa kemampuan kita buat, tuan-puan. Jadi pada hari ni, ya, ayat ini subhanallah, kalau saya bacakan tafsir Al-Azhar ni daripada mula sampai habis, tuan-puan, memang seronok, tapi kita kesuntukkan masa. Saya pun tak berhasrat untuk panjang. Setiap hari ada je target saya nak nak habis 30 minit, tapi tak pernah berjaya, kata Ustaz Rahim. Ustaz Rahim Nasir kan? Masya-Allah. Ada Ustaz Rahim Nasir kat sini? Kan? Kan, kalau dah dapat mic tu lupa daratan, ya, minta maaf banyak. Okey. So, dalam ayat ini tadi nak katakan, ini adalah ayat yang menjadi perangsang, galakan, sokongan, ya, yang hebat daripada Allah, supaya kita tak jadi orang yang malas, orang yang sia-siakan waktu, orang yang buang masa. Bekerjalah, namun dalam keadaan bekerja itu, productivity, mutu
perlu ditingkatkan, masih ada dalam guideline dan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada rules and regulation, ada peraturan, ada batasan, ada limitation untuk kita jaga. Ya, kalaupun kerja sebagai guru, waktu solat kena pergi solat. Kalaupun bekerja sebagai doktor, waktu solat kena pergi solat. Kalaupun kamu kerja sebagai engineer, waktu solat kamu kena pergi solat. Kalaupun kamu kerja sebagai sesiapa, masih dalam ruang lingkup ada tali ikatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan akhirnya mestilah hasil daripada pekerjaan tersebut, ya, dia dapat rezeki, dia dapat gaji, dia dapat bonus dan sebagainya. Keluarkanlah zakat, wakaf, infak dan juga sedekah dan juga nafkah kepada yang sepatutnya. Jangan lupa banyak hutang. Yang ni saya sebut jelas sekali imbas. Wajib untuk kita bayar hutang sekiranya kita berhutang. Tuan-puan yang dimuliakan, ini ayat yang dikaitkan dengan surah Al-Isra yang nak mengatakan bahawa Allah suruh kita beramal, dan saya dah bincang dengan tuan-puan bahawa amal ini kita buka skop, jangan sahaja memandang amal ini hanya berbentuk ibadah khusus, iaitu kita duduk beribadah sahaja. Ya, kita juga perlu bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk menyumbang kepada masyarakat. Tuan-puan ingat ayat pertama ataupun juzuk pertama kita bincang adalah sifat orang muttaqin, yang mana kita baca daripada 5 ayat pertama. Saya tak boleh nak lari daripada ayat tersebut sebab saya kira ini adalah perbincangan asas, ya, kepada kita dalam mana surah yang kedua. InsyaAllah kita sama-sama doakan semoga Muhammad Alif dapat pekerjaan yang baik, yang berkat, yang halal, insyaAllah. Ya, apapun pekerjaan, asalkan halal, rezeki yang berkat, insya-Allah itu adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan hasilnya perlu dikembalikan, ya, kepada masyarakat. Ingat tuan-puan, kita tengok dalam surah Al-Baqarah kan, 5 ayat yang pertama, ciri-ciri orang bertakwa itu, orang bertakwa adalah orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertakwa adalah orang yang sangat-sangat menjaga agar tidak terjejas hubungan dia dengan Allah. Lalu apakah ciri-ciri orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah? Yang pertama kita dah sebutkan, kita dah baca juzuk pertama hari pertama Ramadan hari itu, apa dia? Yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya, mereka beriman kepada perkara ghaib. Dan yang kita bincangkan ini semuanya perkara ghaib, tuan-puan. Ya, Allah akan mempertontonkan amalan kita, amal buat kita. Rasul akan melihat, kita akan dikembalikan merujuk kepada hari kiamat. Ya, pahala dan dosa, syurga dan neraka, kesemua ini perkara gaib. Lalu kerana keimanannya kepada perkara gaib, dibuktikan, kata para ulama, dibuktikan. Macam mana nak buktikan keimanan kepada perkara gaib ini? Dibuktikan dengan wa yuqimuna salah, dia mendirikan salat. Kena ingat juga tuan-puan, perkataan yuqimuna itu membawa maksud mendirikan salat. Yang mana tuan-puan, kenapa Allah tak guna yusalluna, yaf'aluna as-salah, buat solat, ataupun orang kata apa, solat sahaja dalam fa'al dia, yakni dia punya, orang kata apa, kata perbuatan, verb dia. Allah guna verb itu yuqimuna as-salah. Kebanyakan tempat yuqimuna as-salah, mendirikan. Kerana aqama yuqimu, mendirikan solat itu mesti berada dalam keadaan sedar. Orang muttaqin, orang bertakwa, dia solat dalam keadaan sedar. Dia tak solat ibarat mesin. Ya, tekan button, rukuk, sujud, bagi salam, lega, habis. Tidak. Itu mesin. Tetapi sebagai manusia yang solat dalam keadaan sedar, dia sedang rukuk, dia sedang sujud, yang mana sujud adalah saat paling dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara tempat-tempat ataupun momen-momen yang akan dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu orang bertakwa. Dia sujud dalam keadaan dia tahu itulah tempat paling rapat dan dekat dia dengan Allah, dia banyak doa. Saat dia qiyam, dia membaca sepertinya penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tuan-puan, ini kita contoh dah dalam hari pertama hari itu. Okey. So tuan-puan, pada ayat ini juga kita nak bincangkan pada
saya sangat tertarik dengan tafsir Al-Azhar pada hari ini yang kita nak bincangkan, berkaitan dengan juga kita, kebanyakan kita bekerja dan sebagainya. Jadi seronoklah tuan-puan, ya, jangan kita fikirkan bahawa lemak saya pergi kerja ni dapat ke pahala. Ya, tempat kerja kita boleh memberi pahala kepada kita, amal buat kita, pekerjaan kita boleh menjadikan pahala kepada kita. Pekerjaan kita adalah ibadah sekiranya kita masih lagi balik kepada Allah dalam tempoh kita bekerja. Ya, kita masih jujur dan amanah, kita masih ingat Allah, kita berzikir, kita menjaga aurat, kita menjaga solat, kita buat kebaikan, dan hasil daripada amal buat kerja kita itu dikembalikan juga kepada wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian daripada apa yang telah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, rezekikan kepada mereka. Yunfiqun, mereka kembalikan, mereka beri semula dengan infak. So tuan-puan, ini perkara yang kita kena seronok. Ya Allah, aku pergi kerja hari ini, aku mulakan semula untuk langkah-langkah aku menafkahi keluargaku. Seorang suami keluar daripada rumah dalam keadaan, ya Allah, aku pergi ini untuk cari nafkah untuk suami, untuk isteri dan anak-anakku. Seorang isteri keluar daripada rumah misalnya bekerja juga, ya Allah, aku bantu suami aku mengukuhkan ekonomi keluarga kami. Ya Allah, kami nak keluar pergi kerja ni kerana nak menafkahi keluarga, ya, kerana nak bagi kepada ibu ayah kami juga, kerana kami nak sumbangkan kepada madrasah, masjid dan sebagainya, kami nak keluarkan zakat, kami nak beri sedekah kepada asnaf, zakat kepada asnaf, kami nak berikan sedekah, wakaf, infak, kami nak join amal-amal buat kerja-kerja buat sedekah, derma dan sebagainya ni. Ada niat begitu tuan-puan, Allah akan kembalikan. Dan ini bentuk kegembiraan orang mukmin, yang mana dia tahu kebaikan dia tersebut akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang dia buat, dan Allah, Rasul dan juga orang mukmin akan melihat apa yang dia buat. Ini targhib, ayat ini targhib, tapi jangan lupa tarhib juga, berbentuk ancaman. Kalau kita buat sebaliknya, maka kita akan dapat sebaliknya. So be careful, sebab Allah akan saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah akan kembalikan kita. Kamu kerja apa dulu? Saya kerja besar. Tapi kerja besar tak bagi zakat. Samalah tuan-puan. Ya. Kamu kerja apa dulu? Saya kerja sekian-sekian sahaja, tetapi saya keluarkan zakat. Berbeza tuan-puan. So sebenarnya kerja besar ataupun kerja kecil, gaji besar ataupun gaji kecil, ada pendidikan yang tinggi ataupun tidak, bekerja di apa, tak kisahlah kita nak sebutkan kerajaan swasta atau bekerja sebagai siapa, tidak melihat kepada siapa dia sebagai apa dia bekerja, tetapi melihat kepada bagaimana dia bekerja. Dia bekerja masih ada tautan dan ikatan dengan Allah. Dia bekerja dan hasilnya itu diberikan semula kepada masyarakat, kepada ummah yang memerlukan. Dia masih yunfiqun, dia masih memberi sedekah dan juga infak. Bekerja sebagai apapun selagi mana halal dan juga berkat, dan dikembalikan kepada orang yang memerlukan, maka itulah pekerjaan yang baik, dan insya-Allah dikira sebagai hasanah yang Allah akan mempertontonkan semula. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahu kamu berkenaan dengan apa yang telah kamu kerjakan. So, apapun amal buat kita di dunia tuan-puan, adapun kebaikan dan sebaliknya, adapun terang-terangan atau tersembunyi, kecil ataupun besar, akan dipertontonkan semula. Dan kita akan tahu apa yang kita dah buat. Jadi daripada hari ini, ayat ini, yang pertama, bukan yang pertama adalah dah banyak pertama dah tuan-puan, yang pertama, kedua, ketiga, kita kena fikir apakah bentuk kebaikan, apakah bentuk pekerjaan yang kita nak buat, apakah bentuk amalan yang kita seronok nak diperlihatkan, apakah bentuk kebaikan dan amal soleh yang kita nak berebut-rebut mengisi masa dan hari kita, kerana orang mukmin tidak akan lalai dalam menguruskan waktu dia dan tidak akan mensia-siakan waktu dia. Subhanallah, tabarakallah. Ini antara perkara yang kita nak bincangkan. Dan tuan-puan, sebelum session kita berakhir pada pagi ini, ya, daripada ayat ini juga, saya nak kaitkan dengan tuan-puan pada ayat surah Al-Haqqah. Ya, hari ini kita selak-selak Quran kan. Tadi yang pertama, kita ayat tema kita surah At-Taubah ayat 105, dikaitkan dengan surah Al-Isra. Surah Al-Isra
ayat 84. Dan saya nak kaitkan dengan satu lagi perbincangan kita daripada surah Al-Haqqah. Puan-puan boleh buka mushaf pada muka surat 567 ya, ayat 18. Ayat 18 saya bacakan ya tuan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Sadaqallahul azim. Ya, ayat 18. Apa dia tu? Yauma idzin, pada hari tersebut, pada hari itu, tu'raduna, kamu akan dihadapkan kepada Tuhan kamu. Tu'radu ni tuan-puan, arada ni ataupun ardun ataupun ma'rad ni dia bentuk apa yang ma'rad? Pameran. Akan dipamerkan. Yauma idzin tu'raduna, pada hari tersebut kamu akan dipamerkan, dipertontonkan, diperlihatkan. La takhfa, tak ada satu pun tersembunyi. Minkum, ya, daripada kamu yang tersembunyi. Maksudnya tak ada satu pun daripada kamu yang takhfa, yang tersembunyi. Khafiyatan, ya, dalam bentuk khafiyah tu. Khafiyah itu juga perkataan yang berkaitan dengan takhfa tadi ya tuan-puan. Khafa, tapi kita baca tadi takhfa. Khafiyatan, baik, khafiyah. okey, ke khafiyatan lah, khafiyah lah, kita berhenti dekat situ kan. Khafiyatun, khafiyah. Baik, tak ada satu pun pada hari tersebut akan diperlihat, dipamerkan, dipertontonkan semula ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhanmu, yang mana tak ada sesuatu pun la takhfa minkum khafiyah. Tak ada satu pun perkara daripada kamu, daripada kita semua yang dapat disembunyikan tuan-puan. Ini juga berkaitan dengan ayat yang kita baca hari ini, iaitu ayat 105 daripada surah At-Taubah. Qul i'malu, dan beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, dan Allah akan memperlihatkan dan melihat ya perbuatan kamu, amalakum, wa rasuluhu, dan juga rasul, wal mu'minun, dan juga orang mukmin akan lihat juga apa yang kita buat tuan-puan. Dan ingat, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu, yang kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui setiap sesuatu perkara, ya, kecil ataupun besar, terang ataupun tersembunyi, ya, sedikit ataupun besar. Kita buat kebaikan sikit pun Allah lihat tuan-puan, kita buat amalan banyak pun Allah lihat, kita buat tersembunyi pun Allah tahu, apatah lagi secara terang-terangan. Ya, kita buat depan orang, belakang orang berbeza, orang mungkin tak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. La takhfa minkum khafiyah, kamu tak boleh nak sembunyi satu perkara pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini datang sebagai galakan untuk kita terus buat kebaikan, sebab kita tahu Allah tengok. Dalam masa yang sama kita takut nak buat sebaliknya, yakni keburukan dan kejahatan, sebab kita tahu Allah tengok dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk amal buat kita akan dipertontonkan, akan dipamerkan, tu'radun, akan ditunjuk dan diperlihatkan. Dalam keadaan itu kita sebagai orang mukmin berhati-hati dalam membuat sesuatu amal kebaikan, dalam bekerja, masih bekerja dalam ruang lingkup ataupun batas syariat yang sepatutnya. So tuan-puan, beringatlah bahawa ayat ini nak peringat kita untuk buat segala jenis kebaikan, elakkan buat sebarang bentuk keburukan. Dan ayat ini juga kata Profesor Dr. Hamka, bukan sekadar kita nampak ibadah khusus sahaja, ini perlu kita perbetulkan. Datanglah ia dalam bentuk-bentuk ala syakilati daripada surah Al-Isra. Datanglah, kita buatlah kerja kita atas kemampuan kita, kebolehan kita, kemahiran kita, bakat kita. Ya, keluarlah bekerja, janganlah orang mukmin ini malas, kerana orang mukmin ini ada dalam tafsir, orang mukmin dia tak akan mensia-siakan waktu dia, tidak akan dibiarkan hari dia berlalu secara kosong, melainkan dia buat amal kebaikan. Dia bekerja, dia produktif, dia efisien, dia efektif, kerja dia efektif, efisien. Dia bekerja secara berkualiti, dia bekerja dengan aktif,
kerana dia nak kembalikan semula. Ya, dia nak kembalikan semula kepada masyarakat. Dia nak kembalikan semula hasil daripada pekerjaan dia itu kepada masyarakat. Ya, dengan sedekahnya, wakaf, zakat, infak dan juga nafkah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat ini menggalakkan dan menyuruh kita sebenarnya bekerja, jangan malas, jangan buang masa, dan mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap sesuatu perbuatan, setiap satu pekerjaan yang kita laksanakan, yang kita dirikan, yang kita buat. Ya, tak ada pekerjaan yang hina, tuan-puan, tak ada pekerjaan yang hina. Selagi mana halal, selagi mana ya halal, selagi mana kerja itu baik ya daripada sisi agama, dan selagi mana kerjanya itu tidak melalaikan dia daripada ikatan dia sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, maka kerjanya adalah mulia. Ya, janganlah kita rasa sedih, janganlah kita rasa alamak saya kerja biasa-biasa aja. Tak ada biasa-biasa, tuan-puan. Yang memandang biasa-biasa adalah manusia. Kita tak perlukan pandangan dan perhatian manusia, tak perlukan pujian dan sanjungan manusia. Kita hanya perlukan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal buat, pekerjaan, perbuatan, pelaksanaan kehidupan kita sehari-harian. Kerana akhirnya Allah yang menilai, Allah yang melihat, Allah yang memberkati, Allah yang meredai, Allah yang mengizinkan setiap sesuatu itu berlaku, tuan-puan. Tak ada pekerjaan yang hina asalkan ianya halal di sisi agama, asalkannya ia baik, dan asalkan perbuatan tersebut tidak melalaikan kita dengan dunia, tidak melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih menjaga batas-batas dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah pekerjaan yang mulia. Ala syakilati, ingat, kerja kita mesti buat atas kemampuan, kemahiran, kebolehan dan bakat yang kita ada. Jangan kita rasa bersalah sebab saya tak mampu nak jadi cikgu, saya tak mampu nak jadi sekian, saya tak mampu nak jadi sekian. Ya, tidak, kerana ala syakilatih, Allah dah sebutkan bekerja atas kemampuan, bakat, ya, orang kata apa, kemahiran yang kita ada. Inilah, tuan-puan, kita sebutkan kan dalam padang bola kan, tuan-puan, padang bola tak semua orang boleh jadi goalkeeper, tuan-puan. Ada orang jadi goalkeeper, ada orang jadi midfield, bang, pemain pertengahan apa dia? Midfield lah. Defend, pertahanan, pemain tengah, midfielder kan. Kan nak bagi analogi tu. Tak semua orang boleh jadi goalkeeper, ada orang boleh jadi goalkeeper, ada orang boleh jadi pemain tengah, ada orang jadi serangan, ada orang di bahagian jentera pertahanan, ada orang jadi pengadil, dia tak boleh main tapi dia jadi pengadil, ada orang jadi penjaga garisan. Apa dia bang? Jentera pertahanan, mana ada jentera pertahanan? Tak apalah kan, bubur je lah. Nak bagi tahu kata setiap daripada kita ada peranan, ada tanggungjawab, bekerjalah tanpa rasa serba salah dengan kemampuan dan bakat yang Allah berikan kepada kita. Syukur, banyakkan sabar, banyakkan sangka baik, tuan-puan. Itu hashtag yang saya selalu guna. Semoga ada manfaat, kalaupun tak banyak, sedikit daripada ini. Saling doakan, tuan-puan, doakan mak bapak, suami saya, keluarga saya, anak-anak saya di Pusat Matrikulasi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang akan mula final exam minggu depan, anak kanda Afiq Asmadi dan anak-anak kanda lain yang ada bersama dengan kita. Terima kasih banyak, tuan-puan, yang bersama dengan saya dalam slot kita setiap hari, slot pagi dengan Al-Quran. InsyaAllah jumpa lagi, tuan-puan. Subhanallah, terima kasih banyak. Saya sangat rasa berbesar hati dapat berkongsi dengan tuan-puan. Saya dengan rendah diri dan berlapang dada. Kalau ada ustaz-ustazah yang nak tegur, ada sebarang salah, kekurangan ataupun apa-apa saja yang perlu diperbetulkan, mohon tegur saya. Sebelah lapang dada, insya-Allah. Kalau ada apa-apa cadangan untuk penambahbaikan, tolong bagi tahu supaya saya boleh buat lebih baik daripada ni, insya-Allah. Terima kasih banyak anak kanda Afiq, Puan Faidira, anak kanda Daniel Hakim, anak kanda Aizat. Saya tengok tadi ada Ustaz Rahim Nasir, dulu striker lah, ni kena jadi goalkeeper. Okey, boleh juga Ustaz kan, apa-apa sahaja kan, masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Adinda Atika Abdul Rahman.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Dek Tika yang sudi dengar Kak Noni Beletiak juga. Tu dia Beletiak tu. Dr. Rod, terima kasih. Puan Siti Maria, Puan Nurdina, Kak Wahida daripada Putrajaya, Puan Ida, Puan Ina, Ustazah Nurul Husna Abdul Hamid, Ustaz Faiz Mukhtar daripada Zahazan Travel and Tours. Tu dia. Ini bawah Datuk Dr. Zahazan. Tuan-puan, jadi Datuk selalu buat live jam 3 petang kalau tak salah saya. Sangat menarik untuk kita belajar Al-Quran juga dengan beliau. Sudah tentulah beliau lebih mempunyai ilmu yang tinggi, masya-Allah. Tengok-tengoklah jam 3 petang. Dan kalau nak pi jalan-jalan nanti, bolehlah tengok-tengok apa yang ada di Zahazan Travel. Saya teriklan sekali ni. Anak kanda Khairul Ridwan, terima kasih banyak. Muhammad Alif, Nur Najihah, kita doakan ya tuan-puan. Saya tak mampu nak baca satu persatu, saya minta maaf banyak. Puan Haslin, Puan Nur Azlinda, Tuan Syazwan Arif, Ustaz Rahim Nasir, Masya Allah. Umi Aisyah Ghazali, Masya Allah, terima kasih banyak Umi. Puan Nuraini Jalil dan semua, Nur Atikah Amir, Masya Allah. Ada guru saya, sahabat saya Ustaz Muhammad Azrul, minta tolong tengok mana yang salah betul Ustaz. Sahabat saya Akmal Kasim dan juga semua yang saya tak mampu nak baca satu persatu. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua atas sokongan tuan-puan yang tak berbelah bagi setiap hari jam 7.30 pagi. Jumpa esok ya jam 7.30 pagi. Sebelum berakhir, sebab banyak yang tulis kat sini doakan saya sekian-sekian kan. Jomlah sama-sama kita doakan semoga ya tuan-puan, saya doa dalam bahasa Melayu dengan begini saja ya. Semoga berkat Ramadan ini, berkat 11 Ramadan, berkat fasa kedua kita dalam Ramadan kan tuan-puan. Semoga setiap seorang yang berhajat, yang berdoa, setiap seorang daripada kita ya, lebih kurang 80 orang yang ada bersama dengan kita pagi ini, yang berhajat kepada jodoh, Allah kurniakan jodoh yang soleh dan solehah untuk dia, amin. Yang berhajat dan berdoa kepada zuriat, Allah kurniakan zuriat yang soleh-solehah, amin, insya-Allah. Yang berhajat kepada pekerjaan, Allah kurniakan pekerjaan yang baik, yang halal, yang berkat, insya-Allah. Semoga dia dapat membantu masyarakat pula. Yang berhajat kepada kesihatan yang baik, kesembuhan, semoga Allah angkat kesakitannya ya, kesusahannya ya. Yang berhajat kepada kesenangan, kekayaan, harta yang mungkin boleh membuatkan kehidupannya lebih baik, dengan niat dia nak bersedekah juga, semoga Allah angkat kemiskinan, kesusahan, kegentingan. Yang berhajat kepada penyelesaian kerana mengalami masalah-masalah dan ujian, cabaran, semoga Allah berikan penyelesaian. Yang berhajat kepada kemudahan, semoga keberkatan Ramadan ini Allah angkat kesusahannya, Allah gantikan dengan kemudahan. Dan semoga Allah angkat setiap doa dan hajat setiap seorang daripada kita semua, amin ya Rab. Pada Ramadan ini, semoga dengan keberkatan Ramadan Allah jawab dan Allah kabulkan doa-doa kita semua, amin ya Rabbal Alamin.